الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi pada sesi malam untuk live talaqi dan tadabbur, yang mana center menganjurkan program ini sepanjang tempoh di mana kita terhalang daripada untuk melakukan kelas-kelas fizikal, yang mana kita berjumpa dengan guru-guru Al-Quran kita secara yang lebih live, iaitu musyafahah. Kita berjumpa guru-guru kita secara berdepan. Jadi disebabkan halangan-halangan yang kita tidak dapat elakkan, maka kita teruskan juga pengajian kita daripada center, yang mana kita teruskan daripada live Facebook, daripada grup ataupun daripada page Al-Baghdadi Center Kulim. Yang mana kita kata usaha ni sebenarnya adalah untuk menunjukkan komitmen center untuk memberi pengisian dan pengkongsian kepada semua warga center, tanpa ada pengecualian. Mungkin kalau kita buat kelas, kalau kita buat kelas secara fizikal, kita berjumpa dan sebagainya, ada kekangan masa, ada keletihan dan sebagainya. Jadi inisiatif live ni adalah sebenarnya lebih bermanfaat, yang mana kita ada buat live, yang mana daripada live ni boleh tanya soalan secara direct. Itulah kelebihan buat live. Kalau kita buat rakaman semata-mata, tak boleh tanya soalan secara direct. Satgi jumpa apa nak tanya, satgi tak boleh. Kalau buat rakaman. Tapi kalau kita buat live, kita buat secara live macam ni, satgi kita baca ni, adalah sikit-sikit lagi tak faham, boleh tanya terus dekat komen tu. Tanya terus dekat komen tu, dan kita jawab di situ juga. Yang kita tahu lah, yang kita tahu kita jawab. Lagi pergi tanya soalan lagi, soalan level malaikat Jibril ni mana boleh jawab. Kan? Soalan tanya level ni lah, level manusia. Dia kata soalan level malaikat Jibril. Okey. Jadi hari ni insya-Allah kita akan masuk ke muka surat 32. Muka surat 32. Saya baca dah atas. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Sadaqallahul Azim. Okey. Itu adalah muka surat 32 dengan lagu Bayati, ya, lagu Bayati. Okey, kita tengok makna sikit. Kita tengok makna sikit saja secara ringkas. Ini saya nak cerita tentang ayat 204, 205 dan 206 serta 207. 204 sampai 207 ni dia berkaitan. Jadi Allah Ta'ala sebut wa minan nas, dan di antara manusia. Dalam ramai-ramai orang ni, ramai-ramai manusia macam-macam jenis lah. Ada satu kumpulan, ada yang perbicaraannya, ada ni satu kumpulan ni, dia punya kata-kata dia, dia punya ceramah-ceramah dia, dia punya pidato-pidato dia, tentang kehidupan dunia, mengagumkan engkau wahai Muhammad. Bila dia cakap tentang kehidupan dunia, bercakap tentang urusan-urusan dunia ni lah, bercakap tentang bisnes, bercakap tentang politik, bercakap tentang isu-isu masyarakat, memang mengagumkan. Dengar dia cakap ni, bukan main, bersyarah. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Dia dok kata dia betul lah ni. Dia kata ni aku belajar ni, aku belajar tu, aku belajar ni. Apa yang aku cerita ni hampa tak tahu lagi. Aku bagi tahu hampa politik ni dia lagu ni, politik ni lagu ni. Aku bagi tahu hampa bisnes ni hampa kena buat lagu ni, buat macam ni, buat macam ni. Macam-macam. Dia kata aku dapat ilmu ni. Aku mengaji sungguh-sungguh ni. Aku dapat benda ni. Wa yushhidullah, akan tetapi Allah Ta'ala bersaksi. Allah Ta'ala nampak dalam hati dia, ala ma fi qalbihi, di dalam hati dia, wa huwa aladdul khisam, sebenarnya dia lah penentang yang paling keras. Dia duk cerita ni, saya ni pandai politik, saya ni pandai bisnes, wahai Nabi Muhammad, mas saya tolong kamu wahai Nabi Muhammad, mas saya angkat agama Islam kamu dengan pengetahuan saya ni. Pengetahuan saya berpolitik, pengetahuan saya berbisnes, pengetahuan saya menyelesaikan isu-isu masyarakat dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala tahu rupa-rupanya dia ni adalah musuh kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka ni? Siapa mereka ni? Ini adalah golongan yang kita panggil sebagai golongan munafik. Munafik ni perkataan dia daripada mana? Nafaq, an-nafaq. Asal perkataan bahasa Arab tu an-nafaq, kemudian dia punya pecahan dia jadi an-nifaq, jadilah munafik. Apa maksud dia ni an-nafaq ni pada asal? Maksud dia terowong. Bila kita tengok ada terowong tu, maksud dia nafaq. Kita sebut perkataan nafaq. Daripada tu pecahan dia jadi munafik. Jadi orang munafik ni dia sifat dia macam terowong kan. Bila kita masuk terowong, kita tahu tak apa ada di dalam lagi. Kita duduk di depan pintu terowong tu, kita masuk pelan-pelan, hujung terowong tu kita, tengah-tengah terowong tu kita tahu tak ada apa? Tak tahu. Hujung terowong pun kita tak tahu ada apa, tengah terowong pun kita tak tahu ada apa. Jadi orang munafik ni macam tu. Di depan tu nampak terowong, nampak ada lubang bila kita masuk. Tapi bila kita masuk tu tengah-tengah ada apa? Ada bahaya ke? Tak ada bahaya ke? Kita tak tahu lagi. Sebab itulah nama mereka munafik. Orang-orang ni tidak boleh dipastikan. Mereka ni duk belah
Mana kita tak tahu depa duduk belah musuh kita ke ataupun depa duduk belah dengan kita. Muzabzabin, dalam ayat lain Allah Taala kata muzabzabin. Muzabzabin ni macam mana? Sat duduk dengan kawan ni, sat duduk dengan kawan tu. Muzabzabin baina haula'i wala ilaha ula. Sat duduk dengan kumpulan yang kumpulan orang-orang beriman, sat lagi pi duduk dengan kumpulan-kumpulan kaum musyrikin pula, sat lagi pi duduk dengan kumpulan Yahudi pula. Di dalam ayat lain Allah Taala sebut wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum shahida wa la in asabakum fadlun min Allah la yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa afuzu fawzan 'azima. Dan di antara kamu ni, di antara kamu wahai kaum muslimin, dalam kalangan kamu ni ada satu kumpulan yang mana depa ni bila ajak perang, bila ajak pergi berjihad, ajak untuk keluarkan duit, untuk berkorban demi Islam, maka depa akan lambat-lambat, la yubatti'anna, buat slow-slow, lambat-lambat, buat lengar-lengar, tidur dulu, nantilah dulu, satlah dulu, tu. Kemudian bila depa lambat, depa buat apa tu lambat-lambat tu? Depa duk tunggu, depa duk tunggu tengok orang Islam kalah ke orang musyrikin kalah. Kalau orang Islam kalah, depa kata apa? Alhamdulillah, nasib baiklah kami lambat, nasib baiklah kami tak keluar pi perang, nasib baiklah kami tak bawa keluar duit kami pi jihad. Kalau kami bawa keluar tadi, habis, kalah lagu tu saja, rugi kami. Kemudian dia tengok pula, tunggu, tengok orang Islam menang pula dah. Orang Islam menang, dia kata apa pula? La yaqulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Dia kata apa? Dia kata orang Islam lah ni tak pandang kita dah, dah tak ingat dah kata kita ni kadang-kadang duk tolong juga depa, kan? Bila tengok Islam menang dia buat aku tu. Dia harap orang Islam bagi sikit kemenangan tu. Maka dia kata lagu tu lah, dia kata orang Islam dah tak pandang kita dah, kan? Kita tolong depa dulu, dia buat lupa kita pula. Dia kata aku tu. Ya laitani, kemudian depa cakap bersama depa, ya laitani, alangkah baiknya kalau aku bersama dengan depa ni dalam perang tadi, maka aku boleh ambil lah harta-harta rampasan perang, dan yang lain-lain, dan kemenangan tu bersama-sama orang Islam. Tu adalah sifat orang munafik. Nampak tak? Dia tidak ada pendirian. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Dan apabila dia buat apa? Dia berpaling daripada kamu wahai Muhammad. Bila dia pergi buat kerja dia lah, dia pergi duduk buat urusan dia. Apa yang dia buat? Dia berusaha untuk berbuat kerosakan di muka bumi. Duk kerja melingkup sahaja. Orang munafik dia kerja dia melingkup, bukannya untuk mendamaikan, bukannya untuk membina, bukannya untuk memberi sokongan. Dok. Depa buat apa? Depa pergi buat bagi lingkup lagi, gerakan Islam, bagi lingkup lagi benda-benda yang baik yang ada di atas muka bumi, serta merosakkan tanam-tanaman dan haiwan ternak. Depa bagi lingkup bang. Di zaman Nabi dulu ni depa bagi lingkup bang pokok-pokok kurma, bagi lingkup bang apa lagi? Binatang-binatang ternak, bunuh bang kambing-kambing, depa bakar ladang kurma. Ni sebelum peristiwa perang Uhud. Sebelum peristiwa perang Uhud, yang mana ada beberapa ancaman. Bahkan sebelum peperangan Badar sekalipun, ada beberapa ancaman daripada kaum musyrikin yang berpakat dengan kaum munafik. Depa bakar kebun-kebun kurma yang ada di Madinah. Inilah kerja orang munafik. Depa di depan depa nampak bagus, sokong kepada Nabi Muhammad. Ketua dia siapa? Ketua kepada orang munafik ni pada zaman Nabi Muhammad, nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni lah ketua. Dia adalah rancang semua benda-benda ni. Okey. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, katalah, kita kata kat depa, hampa ni duk buat melingkup kerja hampa, bertakwa kepada Allah sikit, jangan duk buat benda-benda ni. Bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka dia akan bertambah sombong. Dia kata, apa duk nasihat aku pun tahu lah. Hampa bukan bertakwa terang mana pun duk nasihat aku lagi bertakwa. Macam tu lah.
Orang munafik ni dia sembang kencang. Kalau bahasa Melayu kita ni, bahasa orang kampung kita dia kata apa? Kalau sembang pun, gajah terbang, sembang gajah terbang. Tu orang kampung Kedah, kalau belah Penang orang kata apa? Sembang kari, sembang kari. Dia buat ramai. Ni adalah sifat orang munafik. Maka pantaslah baginya neraka jahanam. Maka Allah Ta'ala janji bagi orang munafik ni neraka jahanam. Sebab apa? Sebab orang munafik ni dia lebih teruk daripada orang kafir lagi. Kita tak kenal dia, kita tak boleh kenal. Sebab tu adalah ayat lain Allah Ta'ala sebut innal munafiqin fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Dan sungguhnya orang munafik itu dia duduk di dasar bawah sekali di dalam neraka, walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan dapati bagi mereka itu seorang pun penolong. Kalau orang-orang yang berdosa ni, orang biasa, orang Islam tapi banyak dosa, dia ada lagi syafaat. Dia ada syafaat daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana dia kena seksa pun lah kali dia masuk syurga juga. Orang musyrik pula yang syirik kepada Allah Ta'ala, sama juga dia kena seksa. Dia kena seksa, tapi seksa dia tu tak seteruk orang munafik. Orang munafik ni dia kena seksa selama-lamanya, tapi duduk di dalam lubang hak paling bawah sekali. Maka itu adalah tempat tinggal yang terburuk. Akan tetapi dalam kalangan manusia ni tadi ada banyak orang munafik tadi ni. Ada lagi satu kumpulan manusia. Siapa pula ni? Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keredaan Allah. Yang tadi dia munafik duk pusing kot nu untuk kepentingan duniawi depa. Sak jadi kawan-kawan ni, sak jadi kawan hak depa nu. Untuk kepentingan diri. Akan tetapi ada satu kumpulan pula ni, yang mereka ni menjual beli diri mereka. Mereka menjual diri depa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata nak keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan senang. Ni peringkat ni bukan senang. Sebab apa? Sebab kita ni sekarang ni menyembah Tuhan yang ghaib. Tuhan yang ghaib. Kita tak nampak Tuhan kita. Kita tak nampak pentadbiran di atas hajab kita. Yang kita nampak apa dia? Yang kita ada apa dia? Bukti kekuasaan dia. Bukti penciptaan dia. Dan utusan dia Rasulullah SAW yang diwarisi oleh para ulama. Jadi kita percaya kepada orang-orang ni. Kita tengok apa yang mereka sampaikan kepada kita, daripada kitab-kitab, daripada Al-Quran dan sebagainya. Kita tengok tafsir dan huraian mereka, dan itulah yang membina keyakinan kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat apa pun, kita buat tu kita rasa untuk memenuhi kehendak Allah Ta'ala tentang kita di atas muka bumi ni. Jadi itulah tujuan hidup kita ni. Kalau kita ni tidak hidup macam hak yang sekumpulan manusia ni, untuk mencari keridaan Tuhan ni, maka kita sebenarnya hidup di atas muka bumi ni sebab apa? Kita nak cari apa benda? Kita nak cari orang suka kita sampai famous ke, sampai kita korbankan kebenaran. Kita nak bagi orang suka kita, benda hak betul pun kita cakap salah, benda hak salah pun kita cakap betul. Ataupun kita nak korbankan diri kita untuk cari kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala ni dan keredaan dia, maka kita kena korbankan diri kita. Kalau benda tu betul, walaupun orang tak suka kita kata juga, walaupun benda tu salah, kalau benda tu salah, kemudian kita kata kalau orang tak suka kita kata juga sebab mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita nak ikut cara orang munafik tadi berlakon, mai kat kumpulan ni, hang betul. Mai kat kumpulan hak ni, hang betul kami sokong. Bukan, kita bukan jenis munafik. Kita ikut kumpulan hak yang kedua ni, yang mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu raufum bil ibad, dan sungguhnya Allah Taala itu penyantun kepada hamba-hambanya. Dan Allah Taala itu sangat-sangat penyantun kepada hamba-hamba. Penyantun ni macam mana penyantun? Penyantun ni maksud dia buat pi dosa banyak mana pun. Buat pi dosa banyak mana pun tak azab lala tu juga, tak azab lala tu, biar lu tangguh. Biar tangguh sampai bertobat pula, terima taubat. Ambil masuk dalam syurga. Tu maksud penyantun. Nampak tak? Bukannya macam manusia. Manusia ni tidak ada sifat penyantun. Manusia ni bila salah, ambil hukum dulu, hukum. Bila dah hukum dah puas hati, baru maafkan. Okey, puas hati, dah kena dah hukuman, baru lega, baru kita boleh maafkan. Allah Ta'ala kan macam tu. Allah Ta'ala bukan macam kita.
Jangan duk ingat Allah Ta'ala macam kita. Jadi Allah Ta'ala ni buat dosa, buat dosa tak azab, biar bagi nikmat. Tiba-tiba kawan tu tersedar, oh aku ni banyak dosa. Bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima taubat, ampun segala dosa semua tu, tukar jadi kebaikan. Kawan tu mati ambil, masuklah syurga. Itulah maksud raufum bil ibad. Itulah keagungan Allah SWT. Itulah Tuhan. Bukannya makhluk. Itulah Tuhan. Okey, jadi setakat tu dulu untuk hari ini, insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang join dalam live kita ni. InsyaAllah apa-apa sikit ya kebaikan ataupun maklumat yang kita ada, InsyaAllah kita akan share dengan tuan-tuan dan perempuan semua. Walaupun malam ni kita share dengan cara yang ringkas, tetapi moga-moga benda yang sikit tu kadang-kadang kita lebih ingat dan kita lebih amalkan dan memberi manfaat yang lebih besar. Jadi yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.